Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung kita punya kelas. Masih lagi dalam bab 2 sebatian karbon. Dan kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Iaitu this one. Sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Sebelum ni cikgu telah pun perkenalkan kamu dengan beberapa jenis sebatian organik. Ada alkana, alkena. Kemudian ada alkuna, ada alkohol, asid karboksilik. Kemudian ada ester. Jadi tolong tengok balik dia punya struktur. Macam mana yang dikatakan sebagai alkana, macam mana yang dikatakan sebagai alkena. Apa dia punya kumpulan berfungsi yang menyebabkan setiap sebatian organik itu berbeza di antara satu sama lain. Sebab kumpulan berfungsi itu penting yang akan menentukan dia punya ciri-ciri kimia ataupun ciri-ciri fizik. So untuk hari ni satu saja yang kita akan tengok iaitu menghurai. Ada H di sini. Menghuraikan sifat kimia setiap siri homolog. Jadi kalau minggu lepas kita cuma belajar pasal dia punya struktur macam mana, formula struktur, apa dia punya formula apa dia punya kumpulan berfungsi, pengenalan ringkas. Hari ni kita akan pergi masuk lebih terperinci berkenaan dengan sifat kimia dia. Dia boleh bertindak balas dengan apa? Kemudian jadi apa? Macam mana dengan struktur dia? Kalau alkana bertindak balas dengan ini jadi apa? Jadi kita kena tahu termasuk dia punya struktur. So, sifat kimia alkana. Pertama kita pergi alkana dulu. Satu-satu kita akan pergi. Alkana, alkena dan seterusnya. Tapi kita akan masuk yang pertama alkana dulu. Alkana. Seperti yang kita telah pun tahu. Kalau kamu ikuti kelas cikgu yang sebelumnya. Ciri-ciri alkana adalah dia adalah hidrokarbon yang mempunyai hanya ikatan tunggal di antara atom-atom karbon dia. Contoh macam ni. Etana. Ada ikatan tunggal. Right. Kalau dia jadi 3 karbon, dia adalah propana. Semua ikatan tunggal. Ini menunjukkan dia ini adalah alkana. Yang lain tu adalah hidrogen, hidrokarbon. Ada karbon dan hidrogen saja. Disebabkan alkana ini dia cuma ada ikatan tunggal. Maka dia ni kita boleh katakan sebagai satu sebatian yang kurang reaktif ataupun tidak reaktif. Sebab ikatan untuk karbon ni sudah pun lengkap. Jadi tidak banyak tindak balas yang boleh berlaku kepada alkana ni. Cuma kita akan belajar 2 sahaja, iaitu tindak balas pembakaran dan juga tindak balas penukar gantian. Pembakaran ni maksud dia ada oksigen lah campur dengan gas oksigen. Sebab proses pembakaran memerlukan oksigen. Jadi kalau pembakaran, maksud dia tindak balas dengan gas oksigen. Penukar gantian pula kita akan tengok sebentar lagi. Kita pergi yang pertama, sifat kimia alkana, pembakaran. Alkana terbakar dengan lengkap, dengan oksigen. Macam cikgu cakap tadi, silap ni ini 2 di bawah. Ni pun sama 2 di bawah. Ni pun 2 di bawah. Kenapa tak tukar? 2 di bawah semua. Alkana terbakar dengan lengkap dengan oksigen O2 berlebihan untuk menghasilkan karbon dioksida dan CO2 dan juga air H2O. Macam cikgu cakap, bila kamu baca soalan-soalan, tolong pastikan kamu baca juga dia punya formula kimia. Memudahkan mengingati dia punya formula kimia. Bila jadi muscle memory, kalau ada soalan, benda tu akan keluar dengan sendiri. Sebab kamu sudah biasa dengan formula kimia tersebut. So alkana, kita cuba kasih tukar kepada persamaan kimia. Ni ada anak panah, silap. Banyak silap ni, sorry. Alkana tambah dengan oksigen, gas oksigen, akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. So alkana apa? Semua jenis alkana. Sama ada ini metana,
Okay, ataupun etana, ataupun propana. Okay, even sampailah nonana. Semua alkana apabila bertindak balas dengan oksigen yang berlebihan, maksud dia cukup banyak, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Ini adalah asas kepada proses pembakaran. So ini kamu kena ingatlah, kalau pembakaran bertindak balas dengan oksigen dengan lengkap. Dengan lengkap ni penting, dengan lengkap ini. Lengkap ni maksud dia oksigen tu mencukupi. Okay? Dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Kita ambil satu contoh. Cikgu bagi satu contoh. Okay, alkana kita ambil metana. Okay, metana, tanah. Mau tahu macam mana? Ada berapa karbon di situ? Pertama sekali tengok mat ini. Mat ini menunjukkan ada satu karbon, silap. Okay, menunjukkan ada satu karbon. Ana ni menunjukkan ikatan alkana dan ada ikatan tunggal. Jadi kalau metana satu karbon, maksud dia C. Satu je lah karbon dia. Yang lain semua adalah H. Ini adalah formula struktur untuk metana. So kita tidak mau pakai formula struktur, kita pakai formula molekul biasa. So metana CH4 tambah dengan oksigen. Ingat oksigen mesti O2. Okay. Selain pada tu nitrogen, gas hidrogen O2 menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Ni benda yang kamu kena hafal lah. Okay, CO2 H2O. Ni semua sama. Okay, so seimbangkan persamaan. Tengok kiri dan kanan, sama ataupun tidak. Okay, karbon ada satu karbon, oksigen ada 2, ini ada 3, hidrogen ada 4, ini ada 2, tidak sama. Right, apa boleh buat? Mungkin boleh letak 2 dekat sini. Okay, letak 2 dekat sini, oksigen sudah jadi 4, sini boleh letak 2. So ini adalah persamaan dia yang seimbang. Okay, so cikgu harap kamu clear benda ni. Kalau tidak mahir lagi berkenaan dengan menyeimbangkan persamaan, tolong cek balik cikgu punya rakaman kelas itu untuk tingkatan 4. Okay, untuk belajar semula macam mana mau seimbangkan persamaan. Mesti seimbang. Okay, so di sini apa dia? Ini adalah metana. Kenapa metana? Sebab satu karbon. Satu karbon. Ini ialah gas, oksigen. Ini adalah karbon dioksida. Ini adalah air. Okay, Ce, gas. Right. So, tolong clearkan benda ni. Okay, sekarang kita try dengan atom karbon yang lebih tinggi. Kan, sebagai contoh, kita ambil yang ada 4 atom karbon. Kalau 4 atom karbon, apa dia? Kalau ada 4 karbon, boot. Tolong pergi hafal lah. Kalau kamu pandai buat lagu ataupun macam mana, terpulang lah. Tapi yang penting kamu kena hafal 1 karbon tu mat, 2 karbon tu add, 3 karbon itu prop, 4 karbon boot. Okay, kalau kamu pandai buat TikTok ke untuk menghafal benda ni, terpulang mengikut kreativiti masing-masing. Sebab masing-masing lebih tahu kaedah yang sesuai untuk menghafal. Kalau cikgu hafal biasa saja. Okay, 4 karbon. Nama awalan dia ialah boot. Sebab dia kumpulan alkana, kita mau alkana, jadi dia butana. So 4 karbon ada 1, 2, 3, 4. Ingat semua ikatan tunggal sebab dia alkana. Yang lain ni letak hidrogen. Okay, mula-mula tulis dulu dia punya karbon. Jangan tulis campur-campur, nanti pening. Tulis dulu dia punya tulang ni. Tulang belakang dia karbon ni, baru yang lain kamu tambah dengan hidrogen. Okay, so CH4 dia akan jadi C4H10. Kan, selain pada tu boleh pakai dia punya formula ARM. CnH2n tambah 2. Sama juga. Kalau kamu gantikan N ini
kepada 4, kan 4N tu, dia akan dapat C4H10. Ini kegunaan formula ARM ni. Okay, so butana. Okay, butana C4H10. Keadaan dia tambah dengan gas oksigen. Okay, menghasilkan, sama juga, semua hasilnya sama. Karbon dioksida dan juga air. Semua sama dia punya hasil. Selepas tu yang paling penting inilah. Jangan silap. Okay, next. Kena seimbangkan persamaan. Pastikan kiri kanan tu adalah dia punya bilangan unsur sama. Okay, cek satu-satu. Okay, karbon ada 4. C ada 4. Hidrogen ada 10. Oksigen ada 2. Sebelah sini karbon ada 1. Oksigen ada 3. Campur dekat sini ya. Ni 2 campur 1. Hidrogen ada 2. So macam mana mau seimbangkan? Okay, apa yang kita boleh buat? Pertama sekali karbon, okay, mungkin boleh letak 4 dekat sini. Mau jadikan sama dengan 4 kan? Jadi bila campur 4, karbon sudah jadi 4. Oksigen jadi berapa? 4 kali 2 jadi 8. Okay, jadi 8 dekat sini. Campur dengan satu lagi oksigen, 9 lah. Okay, 9 dekat sini. Okay, hidrogen ada 2. Tapi sini ada 10. Nampak? Sini ada 10. Ni ada 2. Apa boleh buat? Letak 5 dekat sini. Kan? So, 5 kali 2. 5 kali 2 ni sama dengan 10. Hidrogen sama dengan 10. Tapi oksigen pula sudah jadi berapa? 5, di sini 5. Di sini 8. 8 tambah 5 sama dengan 13. Sekarang, oksigen ada 13. Tapi sebelah sini ada 2. Macam mana mau buat? Ini kalau kamu mahir persamaan kimia, kamu tahu macam cikgu cerita dulu. Kalau unsur tu dia single macam ni, buat yang terakhir lah sebab senang. Okay. So macam mana mau jadikan 13? Daripada 2 ni jadikan 13, apa kita boleh buat? Matematik kan, darab dengan 13 per 2. Okay. Bila kamu 13 per 2, kamu kali dengan 2 ni, kamu dapat 13. Kan? Tapi tidak boleh sampai sini. 2 ni kita kena kasih hilang. Apa boleh buat? Kasih darab semua persamaan ini dengan 2. Okay, bila kamu darabkan semua 2, sini kamu dapat 2. Okay, sini putus, hilang. Sini kamu dapat 4 kali 2 sama dengan 8. And then dekat sini, 5 kali 2 sama dengan 10. Okay, so kemahiran persamaan kimia ni tolong refresh kembali kalau kamu tidak ingat. Okay, so ni dia punya persamaan yang seimbang yang terakhir. Kita cek balik betul ke tidak. So dekat sini karbon ada 8. Hidrogen ada 20. Kan, kali saja. Dekat sini oksigen ada 13 kali 2, 26. Cek sebelah. Okay, karbon ada, darab saja 8. Oksigen. Okay, 8 kali 2, 16. Tapi sebelah sini. Kan ada juga ni, 10 kali 2, 10. So, 26. 16 kali, 16 tambah 10, 26. Hidrogen, 10 kali 2, 10 kali 2, dapat 20. Jadi, seimbang. Okay, so, sama juga untuk kesemua jenis alkana. Prosesnya sama saja. Kamu cuma perlu ganti alkana ni apa. Kemudian hasilnya tetap sama. Karbon dioksida dan juga air. And then lepas tu seimbangkan persamaan. Ingatlah kalau persamaan kamu tak seimbang, bukan juga 100% tak dapat markah. Dia kalau soalan dia 2 markah, kamu akan kehilangan 1 markah. Sebab persamaan tidak seimbang. Okey, tapi berbeza pula kalau contohnya keadaan itu oksigen dia tidak lengkap. Sekarang ni lengkap. Tapi ada keadaan kedua, pembakaran tidak lengkap. Maksud dia, oksigen tu tidak cukup. Maka dia akan menghasilkan
bukan lagi karbon dioksida dan juga air, tapi dia akan menghasilkan karbon C ataupun kita panggil sebagai jelaga. Kalau kamu perasan, pembakaran yang ada banyak mengeluarkan asap berwarna hitam. Hitam-hitam tu kita panggil sebagai jelaga. Apa sebab dia? Sebab pembakaran tidak lengkap. Okey, selain pada tu menghasilkan karbon monoksida, CO, ni beracun dan juga air. Okey, sorry semua ni dekat bawah ni. Okey. Semua di bawah. Silap, maaf. Okey, so kalau pembakaran tidak lengkap akan menghasilkan karbon, jelaga, karbon monoksida dan juga air. So ni 3 produk yang dihasilkan kalau pembakaran tidak lengkap. Okey. Kalau kamu dekat makmal kan, kalau kamu tengok penuh Bunsen tu, kadang-kadang api dia warna biru, ada api dia warna kuning kan. Api warna biru tu pembakaran lengkap. Sebab tu kamu tak nampak asap berwarna hitam. Tapi kalau kamu kasih kurang oksigen, kamu tutup dia punya lubang dekat penuh Bunsen tu kan. Kalau kamu ingat ada lubang tu kan. Jadi kamu akan nampak api dia bertukar jadi warna kuning. Dan kalau kita pergi panaskan bikar menggunakan api kuning, kita akan nampak bikar jadi warna hitam. Hitam-hitam tu apa? Jelaga. Apa sebab dia? Sebab pembakaran tidak lengkap, tidak cukup gas oksigen. So cikgu harap ini clear. Tolong ulang balik video ni kalau tidak faham. Okey, seterusnya kita pergi sifat kimia alkana kedua, iaitu kita namakan sebagai penukar gantian. Okey, penukar gantian. Daripada nama tu kita boleh faham. Kita tukar, kita ganti. Okey, tukar ganti. Okey, alkana mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen. Apa ni halogen? Unsur-unsur kumpulan 17. Tolong cek balik tingkatan 4. Okay, bab jadual berkala unsur. Kumpulan 17, kumpulan halogen. Contohnya klorin, bromin, iodin, kan? Okay, dan sebagainya. So, alkana mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen dengan kehadiran, syarat dia apa? Mesti ada sinaran cahaya matahari ataupun sinaran ultra ungu ataupun UV kita panggil. Okay, mesti ada benda tu. Alkana, silap ni bukan alkana ni sorry. Ni pun bukan alkana, alkena. Silap, betul lah. Maaf alkana, okey betul. Okey, sorry silap. Cikgu terkeliru dengan alkena itu. Okey, alkana tambah dengan halogen. Okey. Menghasilkan suatu produk lah. Nanti kita tengok apa produk dia. Tapi dengan syarat mesti ada sinaran matahari ataupun ada sinar UV. Okey, ni dia punya condition dia. Okey, tindak balas ini. So, apa maksud penukar gantian? Tengok dekat sebelah ni, tengok satu-satu. Okey, penukar gantian ertinya adalah hidrogen pada alkana itu dia akan digantikan dengan halogen. Diorang berganti tempat. Ini pergi sini, hidrogen ganti pergi sini. Itu maksud penukar gantian. Dan tindak balas ini dia akan berterusan sehinggalah kesemua hidrogen ini diganti dengan kumpulan halogen. Alright? Tengok contoh yang pertama ni, iaitu tindak balas penukar gantian di antara metana dan juga gas klorin. Kan, klorin ini adalah kumpulan halogen. Kumpulan 17. Okey, mula-mula sekali dengan kehadiran UV. Apa yang berlaku? Klorin pada gas klorin ini, klorin 2 kan, Cl2 macam cikgu cakap, mesti Cl2, bromin 2, iodin ada 2 juga. So dalam struktur macam ni kamu lukis, dia ikatan tunggal. Okey, klorin ni ikatan tunggal. So step pertama, unsur klorin ni dia akan menggantikan tempat hidrogen. Hidrogen pula dia akan gantikan tempat klorin. Maka hasil dia adalah, kalau kamu tengok dekat sini,
hidrogen dekat sini ganti dengan klorin. Manakala klorin yang tadi tu, dia akan digantikan dengan H. Nampak? Dia bertukar tempat begitu. Daripada nama dia metana, kita namakan dia sebagai klorometana. Kan, kloro tu maksud dia ada klorin lah. Klorin, bila kita penamaan dia tu, kita panggil klorometana. Kamu akan pergi detail nanti bab dia punya penamaan, tajuk-tajuk seterusnya, ataupun tak silap cikgu, kalau kamu belajar advanced chemistry, okay, dia akan cakap pasal benda ni, organic chemistry, kimia organik. And then this one, HCl ni apa? Halogen halida lah, halida halogen, ataupun hidrogen klorida, HCl. Kalau kamu campur air, dia jadi asid hidroklorik. Okey, ini peringkat pertama. Macam cikgu cakap, benda ni akan berlaku sampailah semua hidrogen ni digantikan dengan halogen. Okey, peringkat kedua sama juga. Kan, kita ambil lagi dalam dalam bekas tu mungkin ada lagi gas klorin. Lagi sekali, gas klorin yang lain, bukan yang tadi yang lain sudah. Dia akan gantikan pula hidrogen. Hidrogen akan gantikan tempat klorin. Okay, so klorometana sekarang sudah ada Cl sini kan. Klorometana tambah dengan gas klorin dengan kehadiran UV, dia akan menghasilkan diklorometana. Di ni menunjukkan dua. Kloro ni menunjukkan ada klorin, ada unsur klorin di situ, ada dua klorin. Metana ni C lah. Metana tu kan satu karbon. So, last kali produk dia macam ni. Kita akan dapat C, ada dua lagi H, kemudian klorin ni hidrogen telah pun digantikan dengan klorin. Sekarang ada dua sudah klorin dekat sini. Yang last kali sama juga, berganti dengan H, kita akan dapat HCl dekat sini. Okey. Peringkat ketiga. Sekarang sudah ada dua klorin. Peringkat ketiga sama juga. Step yang sama. Dia ulang. Gas klorin, dia akan menggantikan tempat hidrogen ni. Hidrogen akan gantikan tempat dia. Okay, nanti dia jadi H sini akan jadi Cl. Daripada diklorometana, jadilah triklorometana. Tri tu 3, kloro tu klorin, metana tu adalah alkana tu lah, yang ada satu karbon. Kemudian HCl, sama juga. Yang Cl tadi telah pun diganti dengan H daripada metana tadi. Daripada triklorometana tadi. Dan yang akhir sekali, ulang juga step dia sama juga. Klorin, dia akan menggantikan tempat hidrogen. Hidrogen, dia akan gantikan tempat klorin. Daripada triklorometana, dia akan bertukar menjadi tetraklorometana. Tetra tu 4, kloro tu ialah atom unsur klorin tu, metana tu adalah metana yang ada satu karbon. Akan ada satu karbon. Okay, so sekarang tengok semua hidrogen telah pun ditukar kepada unsur klorin. Kalau semua bertukar, maka selesailah proses penukar gantian. Okay, yang ini sama juga, dia jadi HCl. Sini klorin digantikan tempat dengan hidrogen daripada alkana tadi, triklorometana tadi. Okey, so ini kita panggil sebagai tindak balas penukar gantian. Tukar dan ganti. So semua sama saja, metana ke etana yang ada dua hidrogen, dia akan mengalami tindak balas yang sama penukar gantian dengan syarat ada halogen, ada UV. So nanti kalau ini last kali, dia akan jadi macam ni lah. Kalau selesai dia punya proses tu kan, semua H ni nanti dia akan diganti dengan klorin. Begitu. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 klorin tu. 6 klorin apa nama dia. Tapi taklah sampai macam tu kan. Kalau silibus kamu pun paling-paling pun metana sajalah, yang simple-simple. Okay. Alright, so untuk alkana selesai. Ada dua tindak balas saja, tindak balas kimia, pembakaran dengan penukar gantian. So ini soalan kamu. Tolong buat latihan ni.
Tulis persamaan lengkap bagi pembakaran alkana untuk semua ni. Kamu kena buat kan. Sama juga, rujuk balik. Dia cuma menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Selepas tu kamu kena seimbangkan persamaan. Itu yang paling penting. Yang kedua, kamu buat tindak balas penukar gantian etana C2H6 dengan bromin. Peringkat dia, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampailah ke semua hidrogen itu digantikan dengan bromin. Dia punya persamaan struktur dia macam mana. Kena buat. Ni balik-balik cikgu cerita dengan pelajar dalam tajuk sebatian organik. Dia adalah lukisan. Jadi lukisan ni kamu kena sentiasa buat. Kalau kamu tidak buat, kamu tengok saja. Faham tu faham, tapi nanti masa exam kamu tidak boleh terjemahkan kefahaman kamu tu ke dalam tulisan. Sebab dia adalah gambar, formula struktur, mesti ditulis. So seterusnya ini kita akan masuk next class lah mungkin sebab kamu try dulu buat yang ni Sifat kimia alkena pula. Alkena pula dia, ini cikgu bagi sedikit idea sebelum kita pergi detail minggu depan. Alkena pula berbeza dengan alkana. Apa sebab? Sebab alkena dia ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 di antara rantaian karbon. Kan, dia mesti ada paling kurang 1. Contoh kalau rantaian karbon tu ada 3, kan, at least ada 1 ni merupakan ikatan ganda 2. Tolong tengok balik asas alkana dan baca. Kalau tidak, kamu tidak faham ni. So dekat sini ingatlah cikgu cakap jangan letak hidrogen. Apa sebab? Sebab kalau kamu letak hidrogen sini, ikatan karbon sudah jadi 5. Karbon mesti lengkap 4 ikatan saja. Kan, tidak boleh ada 5 begini. Ni 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh. Mesti ada 4. Sama ada begini, ni 4. Ataupun macam ni, 4. Ataupun begini pun boleh, 4 juga. Yang penting, mesti 4. Kan, tidak boleh 5. Sebab tu cikgu tak taruh di sini. Dia ada lompong kat sini. So, apabila alkana ni ada lompong dekat sini, ertinya ada satu tindak balas yang kita boleh tambah benda lain dekat sini. Tindak balas tu kita panggil sebagai penambahan. Maksud dia kita tambahkan unsur lain dalam sini supaya daripada satu alkena yang tak tepu dia jadi tepu. Nanti tindak balas ni, ikatan ni dia akan pecah lah. Dia akan pergi sini. Jadi last sekali sini pun jadi tunggal. Yang sini pun akan ada unsur lain yang akan diletakkan dekat sini. Ini kita panggil sebagai tindak balas penambahan. Alkana tidak boleh sebab alkana sudah lengkap, tepu. Semua cukup dia punya karbon. Alkana masih boleh sebab ada lagi kawasan-kawasan yang tak tepu yang dia boleh masukkan unsur. Tu kita panggil sebagai penambahan. Tapi nanti kita akan pergi next class lebih detail. Pembakaran pun sama juga. Alkana boleh boleh menjalani proses pembakaran, menghasilkan benda yang sama, karbon dioksida dan juga air. Kan, lebih kurang macam alkana, sama saja. Satu lagi adalah pempolimeran. Pempolimeran ni adalah kita mau tambah unit supaya dipanjang. Contoh 1 unit, kan, kita tambahkan dengan satu lagi unit yang sama. Benda ni sama dengan ni tambah lagi. Ini namanya proses pempolimeran. Kita wujudkan, hasilkan ikatan-ikatan kepada unit yang sama. Ni kita panggil pempolimeran. So kalau dekat sini alkana, kan, yang ni pun alkana lah. Alkana. So kita tambah. Kan, wujudkan ikatan. Ikat dia, last sekali dia akan jadi satu rantaian yang sangat panjang yang mempunyai unit yang sama. Kalau belajar biologi, kamu sudah belajar benda ni Contoh macam karbohidrat. Itu semua adalah polimer. Sebab dia ada satu unit yang sama, iaitu glukosa. Ini unit dia. Kalau kamu campur lagi glukosa, kamu tambah lagi glukosa, kan, sampailah N, panjang lah. Jadi dia adalah merupakan satu polimer sebab berlaku pengulangan di situ.
Okey, kita panggil sebagai monomer. Glukosa ni kita panggil sebagai monomer. So ini adalah next class. So cikgu harap kamu boleh baca terus, sebab lepas ni kalau kamu faham benda ni, tajuk ni dia senang kan, kamu boleh faham kenapa penambahan tu berlaku. Tajuk yang seterusnya akan jadi mudah. Yang penting tolong buat, sebab benda tu adalah formula struktur, kamu kena banyak menulis. So tolong selesaikan latihan ni. Jadi kelas hari ini saja, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.